muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin, kita duduk dalam muka surat 2. Muka surat 2. Tonton tengok muka surat 2. Siapa yang ada kitab, kita tengok ada gambar rajah tu. Gambar rajah ni. Nampak tak gambar rajah tu? Tong putih dah tu. Baik, sebelum daripada ni kita telah membicarakan sikit mukadimah, lebih kurang dalam 4 baris saya cerita tentang mukadimah yang telah dibuat oleh Syekh ataupun pengarang kitab kita ni, iaitulah Syekh Abdullah bin Abdul Mubin Al-Fatani Al-Syafi'i. Dia ni orang petani. Dia ni orang petani, tuan-tuan sekalian. Saya kita cerita sikit riwayat tentang pengarang kitab kita ni. Hari tu saya dah habaq, saya dah baca kepada tuan-tuan, bolehlah kita baca sikit lagi. Kita tengok mula balik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kan kuliah kita yang lalu kita berhenti takat amma ba'du, kan takat tu kan. Amma ba'du, lepas tu malam ni kita akan sambung. Baik, tuan-tuan tengok ayat tu dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Hajj ayat yang ke-7, dalam gambar raja atas tu. Dia kata wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dia ambil surah Al-Hajj ayat 7. Dah dalam ni. Hari tuan-tuan duk cari taman lah ustaz duk baca ni. Pakai dah aku ni. Dia kata, dah lah kitab ni pun tak nampak apa. Dia kata, aku spek mata pun sikit punya tebal. Dia kata, ni ayat dalam ni. Dalam kurungan ni. Atas sekali. Saja saya nak apa nama ni balik. Kita baca balik kita ni sikit. Saya nak baca sikit pintih lalu ya. Baik, dalam ayat ni Tuhan kata apa? Wa ma atakumur rasul, dan apa yang rasul kamu buat mai, fakhuduhu, kamu ambil. Wa ma nahakum, dan apa yang rasul kamu cegah. Nahakum itu bahasa Arab. Tuan-tuan kajian duk tengok cerita Hindustan, dia kata nahi. Nahi ni makna apa? Tak mau. Cegah. Oh nahi, dia kata. Quran kata wa ma nahakum, apa yang Nabi tegah hamba, fantahu, maka jangan duk buat. Ini ayat ni. Baik, dia tulis bismillahirrahmanirrahim. Kumulai mukhtasar ini. Kaf, lam, mim, lam, alif, ya. Kumulai. Jangan duk pergi baca kemelai pula. Kan? Sebab ni kitab lama. Tuan-tuan nak tengok sekali dia akan habaq kitab ni berapa lama usia dia. Nak dibandingkan dengan kita hari ni. Dia kata kumulai mukhtasar ini. Mukhtasar ni makna apa? Ringkasan kitab ni. Dengan nama Allah Ta'ala yang amat murah di dalam negeri dunia ini, lagi yang amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat itu. Tu dia bagi mukadimah macam tu. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad. Bulan lepas kita duk bicara tentang sayyidina. Ingat tak ingat? Nampak macam lupa dah. Kan? Sayyidina tentu dia ada apa? Dia ada tasydid kasrah tu. Sayyidina. Yi tu nak kena bunyi juga. Dia bukan baca Sayyidina. Sayyidina kita duk main budak-budak UPSR dulu ni, tak ada buat kerja apa duk main Sayyidina tu. Cikgu kata jangan apa ingat apa main ni. Bergaduh habis-habis main Sayyidina ni. Kawan ni banker lah, kawan ni apa nama beli rumah lah, beli apa, duk rasa kaya. Kan? Itu Sayyidina cerita dia. Sayyidina itu bacaan yang betul. Kita duk baca dalam semayang pun macam tu juga. Dalam tahiyat kita baca dalam semayang, lepas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina. Siapa yang baca dalam semayang disebutlah. Ada orang yang tak sebut dalam semayang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tu pun tak ada masalah, yang duk bergaduh ya. Cuma kalau nak betul nak sebut bagi betul-betul. Dalam khutbah pun kita duk baca juga. Kan lepas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina. Yi itu mau kena bunyi juga. Bukan sayyidina. Okey? Baik. Dia kata wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji-puji itu hanya tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menunjukkan kami kepada jalan yang betul. Maknanya Tuhan bagi hidayah kat kita jalan hak elok. Dan rahmat Allah Ta'ala dan salamnya atas penghulu kami,
yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas segala keluarganya dan sahabatnya sekalian mereka itu. Dan yang ni memang tulisan ni tulisan lama betul-betul. Kalau tuan-tuan tengok ni pun, kalau baca ni pun, kalau baca betul-betul dia boleh jadi herannya. Kan? Tuan tengok ni. Segala puji-puji itu tertentu tentu bagi kap tu sebenarnya bukan kap, ga. Dia ada titik atas tu. Kan? Siapa yang orang kata apa, saya dulu pun sebelum duduk belajar kitab ni saja duduk baca tuan. Pai kelutnya. Bukan pai kelut, pai keparit tu. Kan? Dia main segala puji-puji itu tertentu bikallah. Baca begitu pula dah jahanam. Kan? Kawan ada dengar tu renyeh ya. Bukan bika, bagi. Tapi dia tak ada ya tuan tu. Pasal usia tulisan ni tuan-tuan usia yang lama. Okay? Baik. Lepas tu dia kata apa? Tuhan yang nampak menunjuk. Kalau bahasa kita tu menunjuki. Tu bahasa yang betul lah tu. Kami ke alif mim. Hak tulah kam, hak tulah kamu, hak tulah kami. Tuan-tuan nak baca tak mana? Dia kata menunjukkan bahasa Siam kot. Nanya lah. Kalau itu nanya. Dan menunjuki kami kepada jalan yang betul. Batalam. Tuan-tuan nak baca apa? Betul kah? Kan? Batal dia tadi. Oh, batal. Sungguhlah cerita bab semayang. Pula lebih hurai lagu tu. Baik kepakai. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu apa ni? Penghulu kam ada kata. Penghulu kam Kemboja kot kitab ni kan, sebab ada belah sana kan. Mampu kita. Penghulu kami iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas segala. Tu tambah titik kam tu. Atas segala. Segala apa? Keluarganya. Dan tuan-tuan bahasa lama ni dia memang macam tu. Dia kadang-kadang dia duduk dekat, kadang-kadang dia duduk panjang, dia duduk jauh. Hak ni tuan-tuan nak baca macam mana? Segala keluarganya. Kalau lagu tu kan baca? Keluarganya dan sahabatnya sekalian mereka itu. Maknanya semua salam dan rahmat Allah Ta'ala kepada mereka. Amma ba'du. Baris tu. Apa ada pen kecil, tu. Amma ba'du. Yang ni bahasa Arab. Jangan duk gagah-gagah pi ke Melayu ya. Dia nak hurai juga dia. Amma apa dia kata ni? Kan? Amma dia kata, dia mula dah tu. Dia pula ada 786 sikit. Oh, dia kata ni cuma nak cerita mak pak ni. Amma dia kata, mampu kita duk hurai kata. Amma ba'du. Makna dia tuan-tuan, ertinya tuan-tuan tulis di tengah tu. Lepas amma ba'du bubuh tu bacaan tu. Ertinya apa dia? Dan ada pun kemudian dari itu. Tu amma ba'du tu maksud itulah dalam bahasa Arab. Kan? Kemudian daripada kita selawat dan salam, yang ni nak masuk kisah ni, benda apa nak cerita ni? Maka adalah tatkala hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1184 tahun. 1108. Yang tu bukan 28. Dal waw tu maknanya 8. Bahasa Indonesia kalau 8 dia kata apa? 8 tu bahasa Indonesia. Sebab tuan-tuan sekalian, walaupun Tok Guru ni Fatani punya orang, tapi haduk mengaji kat dia ni daripada Malaysia, daripada Thailand, daripada Indonesia, daripada macam-macam tempat. Jadi dia meraihkan semua. Kan? Ada kawan dia mungkin Indonesia kata tulis, dia pun tulis tuan-tuan sekalian. Jadi yang ni 1184 Hijrah. Tuan-tuan tulis tentu 1184. Jangan duk pitikan nombor ekor sudah esok. Ni pun nak kena pesan juga kat orang Matan Jangguih ni. Kadang-kadang nakai dia lain macam ya. Kan? Bukan Matan Jangguih sini. Tuan-tuan yang kata tuan-tuan, Matan Jangguih ni banyak. Kan? Okey, 1184. Maknanya tahun hijrah tu. Apa jadi tahun hijrah tu? Ni Syekh kita kata ni. Maka sanya telah meminta kepada aku oleh seorang daripada sahabatku. Bukan sahabatnya. Maknanya sahabatku. Nya di belakang tu tuan-tuan tulis kak wow. Sahabatku lah. Kan? Sahabatku itu pada beserta padaku. Maknanya kawan-kawan duduk mengaji sekali. Kawan-kawan yang duduk sama-sama menimba ilmu. Kan? Syekh Guru ni. Dia minta apa ni? Menghimpunkan suatu risalah. Kawan dia ni sudah pergi habaq kepada syekh kita, pengarang kitab ni. Dia kata buatlah satu kitab. Dia kata himpunkan satu risalah, makna dia satu
satu kitab, satu risalah, satu catatan. Nak cerita apa catatan itu? Iaitulah pada menyatakan ilmu hadis. Cerita buat main satu kitab hadis yang muwafaqah atas mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan kitab hadis tu bagi yang bertepatan dengan mazhab kita, ahli sunnah wal jamaah. Daripada segi akidah kita ni, ahli sunnah wal jamaah kita nak pegang. Padahal dia kata, padahal aku, kan, padahal ni makna dia, tuan-tuan tulis hal ni dalam bahasa Melayu, dia kata dalam keadaan. Hal tu dalam keadaan lah. Padahal aku ini memindahkan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Jadi bila dia minta kat aku suruh buat satu kitab hadis, aku pun duk fikir-fikir, baik aku terjemahkan kitab Arab mai kepada bahasa Melayu. Kan, aku duk nampak macam tu. Supaya dia kata apa? Supaya beroleh manfaat dengannya, kiranya bagi barang siapa yang tidak tahu bahasa Arab, nampak, dapat manfaat kat kita. Kan, kita bahasa Melayu ni pun kita tak tahu, tambah bahasa Arab. Nampak tuan sekalian? Kalau dia buat bahasa Arab baca kat kita, jam dia habis. Saya duk buka bahasa Arab, baca apa semua, saya pun bukan cakap bahasa Arab, tak erti kita pun. Nak hurai kepada tuan-tuan pula, lain-lain kali duk nampak nasi Arab dengan roti Arab. Kan? Baik, cerita dah. Maknanya, syekh kita ni tuan-tuan sekalian, dia sudah menterjemahkan daripada kitab Arab kepada bahasa Melayu. Allahu akbar tuan-tuan. Yang ni lah pahlawan Melayu. Duk kata hidup Melayu, ni lah di antara orang dia. Pasal apa? Pasal dia bawa khazanah Arab, dia mai kepada bahasa Melayu dan dia bagi orang Melayu ni cerdik. Yang tu baru betul. Dia kudu juga kat kita. Tak tahu pasal apa. Baik nak? Terus duk pergi kot tu lah. Maka dia kata, bila dah kawan ni minta kepada aku duk fikir-fikir, aku nak terjemahkan satu kitab Arab mai kepada bahasa Melayu. Nampak ada manfaat dia untuk tanah Melayu ni, ataupun saat itu dipanggil sebagai tanah Jawi. Tanah Jawi ni lagi bagus, dia kata aku nak buat satu kitab. Maka memperkenankan oleh fakir yang daif lagi bebai. Nampak tak dia kata apa? Bila dah aku duk fikir-fikir balik, tak apalah, memperkenankan, aku pun terimalah. Tawaran ataupun permintaan kawan aku tadi ni, aku pun memperkenankan. Fakir ni kembali kepada syekh kita yang buat kitab ni. Tuan-tuan tengok macam mana tawaduknya Tok Guru dulu. Dia tulis apa? Dia kata memperkenankan oleh fakir. Fakir ni tak ada apa. Kalau dalam asnaf, tuan-tuan, asnaf yang 8, dia duk nombor satu yang perlu diberikan bantuan. Innamas sadaqatu lil fuqara. Lepas tu baru main orang miskin, baru main orang fis sabilillah, lepas tu wabni sabil wal gharimin wal muallaf, baru main lepas pada tu. Maknanya fakir ni duk nombor satu, kita nak kena bagi, nak kena bantu dia. Dia membahasakan diri dia fakir. Yang fakir, yang lagi dhaif. Makna dia, aku ni lemah sangat-sangat. Bukan takat lemah, lagi bebai. Dia kata, bebai ni apa tuan-tuan sekalian? Bebai ni sifat manusia lah. Kadang dia main tak larat, kadang dia main cemui, kadang dia main tension, kadang dia main jemu, kadang macam-macam. Itu bebai. Tuan sekalian, dia main nak merajuk, duk tulis-tulis, pensil patah ke apa, bebai Macam tuan-tuan duk mula nak nampak bebai dah ni, pasal saya dah lajak dah. Kan? Tak usah buat lajak. Dia buat cakap dalam lah, dia buat mana-mana rancak nak cakap. Baca karut dah ni. Bebai dah tu. Kan? Babalam, bebai. Tuan-tuan jangan baca bubble pula. Kan? Okey. Baik. Lagi bebai dia kata, yang tiada mempunyai ilmu. Ya Allah, tuan-tuan. Kawan buat kitab, tiba-tiba dia kata aku tak ada ilmu. Tuan-tuan tengok kitab dia buat ni. Subhanallah. Kita ni baru mengaji sikit, baru jumpa satu tok guru, mula duk mendabik dada, duk pergi salah kawan lain lah. Hak nu salah, hak ni salah, hak nu tak betul, hak ni tak betul. Ya Allah. Dia ni mengaji lama mana tuan-tuan sekalian, sampai kawan-kawan yang sama seperguruan dengan dia, tok guru juga hak minta tolong dia ni pun kata, Syekh buat satu kitab Syekh. Dia kata, aku fikir aku ni tak ada apa, aku ni Allah, aku tak ada apa ni, aku ni fakir, aku ni bebai, aku ni dhaif, aku ni ilmu pun tak ada ni. Nampak tu sekarang tawaduknya dia. Dia boleh tawaduk. Ya Allah. Dah. Baik. Dan dia kata apa lagi? Dia kata tiada mempunyai ilmu
Dan juga amal. Dia kata amalan pun tak hebat mana. Dia kata nak kata semayang banyak pun tak ada juga. Nak kata tahajud tiap-tiap malam pun tak ada juga. Padahal mereka tak ada lah. Mereka kata macam tu. Sebab apa? Sebab zuhud dan tawaduknya. Dia nak sembunyikan benda tu. Kan? Walaupun dia mangkit tengah malam, dia tak abang kat orang. Kita duk mangkit tengah malam, tuan-tuan sekalian, kita abang kat orang. Dalam keadaan kita tak sengaja. Kalau tuan-tuan perasan lah. Kata semalam hujan lebat. Tu lah dia kata, aku mangkit, aku nak buat tahajud. Waktu tu hujan lebat. Dia pergi cerita tahajud buat apa? Tentu perasan tak? Dia betul yang nak mangkit tahajud. Aku waktu tu, aku tengah duk baca Quran. Kata khatam malam tu, tiba-tiba hujan lebat. Dia kata, tak dan nak khatam. Dia nak abang, kata dia baca Quran. Apa salahnya? Dia kata betul semalam dia tu hujan lebat semua. Tak perlu kita nak expose diri kita tu. Nak pergi cerita apa-apa. Nak abang kata, dia ni mangkit tahajud waktu tu hujan lebat. Memanglah sebab tak pernah mangkit tahajud, pasal tu hujan turun. Boleh faham? Tak apa nak angguk lah, sebab belajar. Bebaik nama dia. Baik. Dan dia kata apa? Padahal aku berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun, semua aku mengharapkan pertolongan daripada Allah. Aku tak erti, aku tak ada ilmu, tapi oleh kerana minta tolong aku duk nampak ni nak bagi kepada orang-orang Melayu ni, nak bagi faham juga ilmu-ilmu agama ni. Aku cuba buat. Apa yang boleh tolong aku bukan aku. Apa yang boleh tolong aku bukan ilmu kat aku. Apa yang boleh tolong aku, amalan aku pun tak boleh nak tolong. Siapa boleh tolong? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, nampaklah tawaduknya Syekh ni. Dia buat, dia mengharapkan keampunan, dia mengharapkan pertolongan daripada Allah. Tuhanlah boleh tolong kita. Tuhan boleh tolong dia. Dia kata aku berpegang kepada Allah, maknanya aku bergantung kepada Allah Ta'ala. Aku nak tulis kitab ni pun, iaitulah dia kata, iaitu siapa dia, nama dia ni, nama pengarang kitab kita ni, iaitulah Haji Abdullah. Nama dia Abdullah, anak Abdul Mubin, Syafi'i mazhabnya. Dia adalah Abdullah bin Abdul Mubin. Siapa dia Abdullah bin Abdul Mubin ni, tuan-tuan sekalian? Dia ni adalah orang Fatani Darussalam. Orang Fatani Darussalam, orang Tani dia ni. Dan kalau ikut apa nama salah silah dia ni adalah anak kepada Syekh Abdul Mubin Muhammad Jailani. Pak dia ni tok guru besar. Yang mana duduk di sana ni, duduk di Pauh Bok, nama tempat di Fatani tu. Dan pak dia dikenali sebagai Syekh Abdul Mubin Muhammad Jailani Pauh Bok Fatani. Dan dia ada 2 orang anak. Yang mana 2 orang anak dia ni, seorang nama Syekh Abdul Rahman Pauh Bok Fatani. Dia ni juga ulama yang disebut sebagai Tok Labuh dia ni. Dan dia berhijrah ke Brunei Darussalam. Dia buka pondok di sana. Orang Brunei panggil, kata dia ni Tok Labuh. Itu gelaran-gelaran orang dulu. Kita pun ada agak gelaran lagu tu kan. Tok Merah gelaran kita tu. Pasal apa? Pasal makan apa nama Kampung Pinang ni kan, makan apa sirih Pinang banyak sangat kot. Jadi pi tang mana kerja duk meludah kot dindin. Lepas panggil Tok Merah kan. Bukan pasal ada selendang merah. Ada juga jenis macam tu kan. Tok Lena, ada juga orang panggil Tok Lena pasal duk dengar kuliah lagu Tok Lena. Tapi bila tanya boleh jawab. Tuan nampak tak? Kata dia ni Tok Lena. Siapa tak kenal Tok Lena? Dia kalau aku ustaz main dia duk Lena lagu tu. Tapi tanya dia ngajak apa malam ni, dia kata aku boleh tahu. Dia boleh sebut satu-satu tuan sekalian yang kata Tok Lena ni. Tapi duk nampak saya bukan Tok Lena, memang kaki Lena pun dalam kuliah ni kan. Baik. Dan anak dia seorang lagi, siapa dia? Iaitulah Syekh Abdullah bin Abdul Mubin Al-Fatani. Gelaran Fatani ni adalah laqab kepada negara dia. Iaitulah di Fatani Darussalam. Dan Imam Asy-Syafi'i sebagai pedoman dia yang disebut sebagai mazhab Syafi'i. Itu dia ni. Baik tuan-tuan sekalian. Dan dia kata apa? Dalam ni kita tengok sikit lagi. Dia kata dan bahawa dijadikan kiranya mukhtasar. Mukhtasar ni apa? Mukhtasar ni ringkasan kitab ni. Mukhtasar ini adalah tulus ikhlas. Dia kata aku buat ni aku mengharapkan ikhlas. Biar hati aku betul-betul ikhlas kepada Allah. Tuan-tuan, zaman tu nak ada apa sangat zaman tu? Bukan boleh dapat pingat apa ke? Kalau buat kitab hebat pun tuan-tuan sekalian, zaman tu tak ada apa pun. Daripada nak kena panggil gubernur, nak panggil, dia kata nak keluar daripada petani, nak main apa semua ni dengan
lalu kot hutan dengan boya, dengan rimau duk ada, tak payahlah dia kata. Jadi untuk apa dia nak buat semua tu? Kan? Ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa pun, dia tak ambil royalty apa pun tuan-tuan sekalian. Sebab ikhlas dia untuk nak bagi orang Bani Jawi ni faham tentang agama. Dia kata tulus ikhlas bagi hadratnya yang mulia. Hadratnya maksud apa? Kehadiran Allah. Kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Hadratul Quds. Maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita aku. Dan kunamai hadis ini, maknanya kitab hadis ni kunamai apa dia? Iaitulah dengan nama Tanbihul Ghafilin. Tu bahasa Arab tu, Tanbihul Ghafilin. Artinya apa dia? Mengingatkan bagi orang-orang yang lalai. Tuan-tuan jangan duk baca orang yang lali pula. Lali boleh kan? Sebab waktu maghrib dia lali kan? Duk dalam kuliah pula dengan sejuk aku ni memang lali. Jadi nak mengingatkan orang-orang yang lali boleh lah. Tapi maknanya lalai. Kerana sabda Nabi SAW, dia pegang pada hadis Nabi SAW. Bermula Nabi kata apa? Bermula menunjukkan atas kebajikan itu serasa-rasa pahala berbuat dia. Serasa-rasa ni maksud apa tuan-tuan sekalian? Seolah-olah. Tu maksud dia. Serasa-rasa maknanya seolah-olah. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka pahala yang dia dapat pun seolah-olah dia juga buat kebaikan itu. Kan? Hadis ni riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ni. Nabi kata apa? Adalu ala khairi kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan dapat pahala seolah-olah dia buat benda baik tau. Orang nak main masjid Matang Jangguih ni, sebenarnya abang hadis ni kat tuan-tuan dulu ni. Dia kata, Haji, dia pun duk tengok kita bagus, duduk tepi jalan, nampak dengan kepiah putih, nampak macam nak main kita pun. Dia kata, Haji nak tanya masjid Matang Jangguih belah mana? Oh, dia kata duduk pipi ujung sikit masuk kiri. Kita tunjuk lah tuan-tuan sekalian. Dia pun pergi. Bila dia pergi, dia buat amalan dalam ni. Kawan tu main masuk semayang, main dengar kuliah apa semua, dia akan dapat, tuan-tuan sekalian, pahala tu dia akan dapat. Bukan bermakna dia tak gaduh main ke masjid. Lagi tuan-tuan kata, cantik lagu tu kami lepas ni ustaz, kami nak duduk ni traffic light. Pakai duk angkat spanduk, siapa nak pergi masjid pergi kot tu. Pasal apa? Pasal hadis Nabi kata menunjuk kepada kebaikan seolah-olah macam dapat kawah buat benda baik. Yang ni orang yang tak faham lah. Okey. Baik. Dan dia kata apa? Hadis ni riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Maka adalah kitab hadis ini. Kitab hadis ini dia kata aku jadikan kitab hadis ini iaitulah 12 bab. Dalam kitab ni dia ada 12 bab. Dan kitab ni tuan-tuan saya dimaklumkan juga pernah dibaca di Masjid Matang Jangguih ni lama lah. Yang baca tu kalau tak silap saya Ustaz Hamdan Osman kalau tak silap saya. Kan? Betul Ustaz ni? Betul kan? Ustaz Hamdan Osman. Tuan-tuan kenal dia? Kan? Mana orang ni memang dia kenal lah. Lain tak kenal lah Hamdan Osman. Siapa dia? Dia Hamdan Osman ni juga guru kepada saya. Saya pernah berguru dengan dia kitab perisai bagi mukallaf. Saya pernah baca kitab apa nama kitab akidah tu, perisai bagi mukallaf. Saya pernah mengaji kepada dia kitab tu. Baik. Jadi dalam kitab ni dia nak abang ada 12 bab. Yang ni saya akan panjangkan benda ni. Cuma saya nak abang kepada tuan-tuan sekalian, asal muasal kitab ni. Kitab yang kita baca ni tuan-tuan sekalian ni yang nama Tanbihul Ghafilin, kitab ini adalah terjemahan daripada bahasa Arab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Lais As-Samarqandi. Samarkand, orang Samarkand tuan-tuan sekalian. Nama dia Abu Lais. Dan kitab ni satu kalau kitab bahasa Arab tu dia ada 2 jilid kitab ni. Tapi hak kita baca ni adalah mukhtasar. Dia kompres, dia bagi ringkaskan daripada 2 jilid tu kepada banyak ni ya. Nipis tuan-tuan sekalian. Harga dia pun lebih kurang RM4 tak sih? RM4 ke apa kah? RM4 tuan-tuan sekalian ni. Allahu akbar. Yang kata kitab ni. Okey, asal daripada kitab ni apa dia tuan-tuan sekalian? Asal dia adalah dalam bahasa Arab tu, kitab yang panjang tu, Tanbihul Ghafilin fil mau'izati bi ahadithi sayyidil anbiya wal mursalin. Tu panjang nama kitab dia tu. Mai kepada terjemahan Melayu ni dia bubuh sikit ni Tanbihul Ghafilin. Cukup panjang-panjang kita bukan nak baca pun. Kita ni tuan-tuan sekalian kadang-kadang suka baca tajuk lepas tu duduk komen kat bawah tu.
Hak ni yang netizen duk marah lah ni. Kan? Pakai duk balon apa semua, dia kata ni semua ni geng baca tajuk ni. Kan baca tajuk kan, tekan tak pun. Jadi dia buat pendek, tanbihul ghafilin. Apa makna tanbihul ghafilin? Tanbih itu makna dia mengingatkan. Al-ghafilin apa dia? Orang yang lalai. Bahasa Penang duk guna bahasa Arab ni lama dah. Ghaflah bahasa Penang. Kan? Ghaflah. Cuma jingga tu saya tak tahu bahasa apa. Kan ghaflah tu betul, bukan ghaflah tapi ghaflah. Tu bahasa Arab tu. Tu yang betulnya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita tengok 12 bab ni bab. Yang pertama dia kata, dan bab yang pertama pada menyatakan dia kitab lama ni tuan-tuan sekalian. 1184 kitab ni Masihi zaman tu, bersamaan dengan tahun 1764. Lah ni tahun 2021 tuan-tuan tolak dengan 1764 Masihi. Berapa kitab ni? Kira-kira pimai lebih kurang 256 tahun. Tu dia yang kata kitab ni 256 tahun punya kitab, tuan-tuan sekalian. Sebab tu bahasa dia ni memang bahasa kitab lama punya bahasa dia ni, bahasa orang lama tu. Kan? Mai kepada kita ni tambah bahasa Penang pula, ada cacah merbah lah Penang kita pun tak tahu. Kan? Dua rancak dosa pula lah jelah tu. Kan? Baik. Dia kata apa? Dan pada bab yang pertama, sikit kita nak perhatikan. Dalam bab yang pertama pada menyatakan, tu ditulis shin tu, tapi tuan-tuan baca dengan sin. Seksa, jangan tuan-tuan baca dengan syeksa, boleh ke lah? Syeksa boleh ke lah? Kan? Seksa orang yang meninggalkan semayang. Okey, dalam bab yang pertama nanti dia akan hurai mengenai uqubah ataupun Tuhan bagi ancaman kepada orang-orang yang tinggalkan semayang. Apa pasal Tuhan bagi ancaman kepada orang tinggal semayang ni? Nanti kita akan hurai, insya-Allah kita akan sampai pada tajuk tu. Dan bab yang kedua pada menyatakan seksa orang yang derhaka kepada ibu bapaknya. Atau bab yang kedua dia akan main macam mana seksa kepada orang yang dia tak taat kepada ibu bapa dia. Tuan-tuan, mak pak kita ni dia akan main macam tu. Tentu jangan ingat orang hak kaki masjid ni dengan mak pak dia bagus, jangan ingat macam tu. Ada juga hak kaki masjid dengan bubuh apa nama serban ke jubah ke duk main semayang bagus. Balik rumah tuan-tuan dia buat terkah lebih kurang dengan mak dia. Minta maaf sebutlah, bukan di matang jangguih ni lah, di matang bila matang mana pun. Sungguh dia nak keluar main mengaji dah. Mak dia kata ni cari minyak Tok Saat. Mak dia kata aku tu, aku lenguh kaki. Allah, orang tua ni nampak ayat tu. Dia duduklah kereta lah tuan sekalian ni, nak main dah ke masjid, nak kira nak tekan minyak dah. Mak dia kata tolong saya cari minyak Tok Saat, aku nak urut kepala lutut sakit ni. Allah, orang tua ni pun esok lah tengok malam-malam nak cari taman mana dia bibuh gitu. Dia main di masjid tuan-tuan, kira sujud ni sampai bengkak dia dai. Tapi balik rumah dia lebih kurang dengan mak pak dia. Ada tak ada? Jangan duk angguk, ada. Allahu Rabbi tabarakallah ya Allah. Minta maaf sebutlah tuan-tuan, minta maaf sebutlah. Kan? Kita bukan nak mention siapa-siapa, tapi ada orang yang mention tu. Dia dengan kawan dia. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata di akhir zaman antara 15 kan tuan-tuan baca peristiwa akhir zaman, apa nama Abu An-Nadwi, Abu Syekh Fahmi Zamzam buat kitab tu peristiwa akhir zaman tu. Kan khamsatun, hadis Nabi kata ada 15 bala, 15 perkara kalau kita buat halla bihal bala. Nabi kata depa telah menempah bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara dia apa tuan-tuan sekalian? Antara dia orang yang dengan ibu bapa ni wa'aqa ummah. Aqa ni makna dia dengan mak dia buat lebih kurang. Sedangkan dengan kawan dia boleh jaga elok, tuan-tuan sekalian. Oh, kawan dia sakit, dia boleh turun pergi tengok, dia boleh bantu kawan dia. Tiba-tiba mak dia sakit, dia buat lebih kurang dengan mak dia. Mak dia kata aku ni sakit pinggang. Hak kawan dia tuan-tuan sakit gigi, dia boleh bawa pergi klinik gigi, dia tunggu daripada pagi sampai ke petang. Kata hang tak ada kerja ke? Kata ni bro, aku ni kawan dunia akhirat kot. Ada buah gitu. Hak mak dia duk sakit pinggang. Allah, mak manja esok elok lah tu. Dia buah macam tu dekat mak dia. Dan
Allahu Akbar. Ada jenis macam tu. Nabi kata akhir zaman banyak macam tu. Dan akhir zaman juga Nabi kata apa? Dengan mak buat lebih kurang. Dengan mak tuan-tuan sekalian buat lebih kurang. Tapi kalau nak minta apa-apa daripada pak, akan melalui mak. Nampak tak? Itu akhir zaman. Tuan-tuan jangan heran. Anak kita kadang-kadang, bini kita doa abang ni, abang, anak nak beli apa nama ni. Oh ya ke? Awak dia tak minta ke aku? Tak tahu, dia suruh mak, dia suruh saya minta ke abang. Nampak tak sekalian? Jadi lagu tu. Bukanlah ni dulu sama lagu tu. Kan? Kita pi kat pak kita tu, kita nak minta dia, pak kita. Tu lupa nak minta apa. Anak awak dia tak? Tak ada apa, saja mai tengok pak okey ke? Okey. Biar abang kat mak kita. Mak minta apa? Pak garang dia macam apa? Nampak? Garang dulu tuan-tuan sekalian, dia tak jadi macam lah ni. Dulu garang pilah macam mana pun anak tetap respect, tetap hormat, tak hilang. Kan? Tengok pak duk lena di ruang tamu, kita masuk buka-buka pintu, berjalan dia jadi pin painter punya berjalan. Tapi lah tuan-tuan, Allahu Akbar. Pak duk lena, dia boleh tolak pintu belaga kepala pak. Oops, dia kata gitu. Dia kata kat pak, sorry bro. Bro, dia kata kat pak dia. Nanya kita hantar sekalian, Allah, kita pun bangkit lagu nak buh penyepak, kita jaga elok. Lah ni akta macam-macam duk ada. Sekali saya duk rakam sekali dengan pak-pak duk dalam balai cuma. Mau tak mau? Dia tak apa. Lena balik kita. Ya Allah Akbar. Okey, baik. Yang seterusnya dia kata, dan pada bab yang kedua, pada menyatakan seksa orang yang derhaka kepada ibu bapaknya. Itu bab kedua. Dia akan hurai kat kita melalui ayat Quran, hadis Nabi, dan juga ulama, kata-kata ulama lah apa semua, dan juga cerita orang-orang soleh juga ada dalam ni. Kadang-kadang dia main satu cerita yang orang soleh mimpi lah apa semua, dia akan buat main kat dalam ni tuan-tuan sekalian. Jadi bila kita dengar kadang-kadang betul kan ni, tapi bila relate balik, benda tu bukannya hadis, benda tu bukan Quran, tapi dia ni adalah apa orang panggil pengalaman orang-orang yang soleh tu. Dan pada bab yang ketiga, pada menyatakan seksa orang yang meminum arak dan juga minum tuak tapi kalau tuak belah pantai timur kan, belah sana tu depa marah kalau kita baca kitab ni, pasal depa duk minum selalu kan. Tuak ayat apa? Ayat tebu apa? Ayat apa? Ayat merah kan. Kan dia boleh minum tuan sekalian. Tapi belah kita ni kalau tuak apa dia? Al-Katmu lah. Tahu Al-Katmu? Al-Ketumi. Nak bagi faham juga. Mungkin aku tak apalah, kita hurai lah macam mana nanti. Dan pada bab yang keempat, pada menyatakan seksa orang yang berbuat zina. Kan zina tuan-tuan sekalian. Dan pada bab yang kelima, pada menyatakan orang yang berliwat. Sodom ni homoseks. Dia masuk juga dalam bab ni tentang lesbian juga. Kalau liwat ni laki dengan laki. Ada juga laki dengan perempuan pun ada juga, tapi dia tak menggunakan jalan yang sebenarnya. Dia guna jalan belakang, pintu belakang punya geng. Dan sekalian, itu dia akan mencerita apa nak jadi kat depa ni. Dan bab yang keenam, pada menyatakan seksa orang yang makan riba. Dan pada bab yang ketujuh, pada menyatakan seksa orang yang menangis berbiji sabak. Tu baca bagi elok, berbiji sabak. Dalam bahasa Arab dia kata naihah. Bila ada meninggal, dia ni menangis sampai duk koyak-koyak baju ni. Amalan jahiliah dulu macam tu. Tuan-tuan, saya pengalaman saya di Mesir ada lagi. Sisa-sisa jahiliah ni ada lagi. Bila meninggal tuan-tuan sekalian, dia akan pakai baju warna hitam tu satu. Ni, makcik-makcik ni. Lepas tu pakai duk tepuk dada ni. Ya Lahwi, ya Lahwi. Lahwi ni maksud Tuhan. Pakai duk tepuk dada, tepuk muka. Dengar kata mati, tepuk kepala ni. Tuan sekalian, yang tu nama dia naihah, berbiji sabak. Kan? Kita hari ni, saya saja bagi kita fikir sikit. Kita menangis. Kan? Bila menangis, pak kita meninggal. Bila kita menangis, kita nak cium pak kita. Orang pegang kita. Hang lap ayak mata hang bagi elok. Pasal pas ayak mata jatuh kat mayat, sagi mayat kena seksa pula. Kita kata ni pak aku kata. Memanglah pak hang pun kata hang sayang kat pak hang. Sayang. Jadi hang mondok lap, jangan duk bagi ayak mata jatuh kena dia, nanti kena seksa. Betul tak betul benda tu? Tak nampak nak? Kan betul tak betul? Kita akan cerita nanti. Kan? Tengok bulan depan lah cerita dah. Okay, kita akan cerita. Adakah macam tu? Jadi nak buat macam mana? Takkan bila pak meninggal semua muka joker, semua muka lagu duk kereh lagu tu. Pak meninggal
Tu doa Allah. Lagu tu ya. Hang tak sedih ke tak apa ke? Kita kata tak sedih ke apa? Gila hang nak sedih ustaz tu kita tak boleh lah. Mampu dah. Aku sebelum ni memang aku nak teriak, tapi bila aku pergi mengaji dia kata ustaz tu kata tak boleh. Satgi pak kena seksa. Aku tengok muka pak aku pun terseksa. Tiba-tiba aku menangis nak bagi dia seksa. Hang nak bagi aku jadi anak apa ni? Dia duk marah kat kita pula. Betul macam mana? Aku postpone sedih aku. Bila pak aku dah tanam dah baru aku menangis dia kata. Nampak tuan sekalian? Kalau lagu tu kita terseksa batin kita. Okey. Baik, dan seterusnya dia kata yang ni nama dia berbiji sabak. Sabak ni saya cek tengok dalam dalam bahasa Dewan Bahasa Pustaka pun dia kata sabak ni asal daripada perkataan macam kita guna perkataan sebak. Kan kita guna sebak. Sabak ni bahasa Minangkabau. Kan berbiji ni maksud apa? Maksud dia sebak yang melampau-lampau sampai tak makan, sampai down kerja tuan-tuan sekalian. Sampai tak boleh buat apa langsung. Kan? Dia sampai kira ambil MC ya, sagi pi jabat, sagi tak boleh kira nak teriak. Dia jadi lagu tu. Kan? Allah dia kata ustaz, bukannya orang lain saya, suami saya ustaz, saya tak tahu, saya tak nampak dah apa nama tempat lain dia nampak suami saya. Dia nampak macam tu. Habis tu kerja macam mana ni, nampak macam bagi pengaruh kat kerja, tak tahu saya tak fikir biar maaf. Dia main macam-macam. Mampu biar nak jadi apa pun biar dia kata. Kan? Nampak? Kan dia jadi berbiji sabak macam tu. Adakah agama bagi sampai taraf tu tuan sekalian? Dan bab yang ke-8 pada menyatakan seksa orang yang tiada mengeluarkan zakat. Zakat ni bukan hak kita, zakat ni adalah hak orang ke atas harta kita. Dan pada bab yang dia kata bab yang ni 9 pada menyatakan seksa orang yang berbunuh-bunuh sesamanya Islam dengan tiada sebenarnya. Tentang berbunuh sama-sama Islam bunuh. Dia tak ada beza pun tuan sekalian. Beza sikit ya. Kan? Tapi berbunuh-bunuh tuan sekalian. Itu kita akan cerita nanti. Dan pada bab yang ke-10 pada menyatakan seksa hak perempuan atas suaminya, satu orang isteri yang dia tidak menunaikan hak dia selaku seorang isteri ke atas suami dia. Tuan sekalian. Dan yang ke-11 pada menyatakan huru-hara hari kiamat. Macam mana yang dikatakan hari kiamat ni? Dan pada bab yang ke-12 pada menyatakan syurga dan segala isinya. Macam mana syurga dan apa yang ada dalam isinya. Itu yang akan kita bicarakan pada bulan-bulan hadapan dan seterusnya. Okey. Muka surat yang seterusnya dia kata al-babul awal fi uqubati tarikis salah, iaitu bab yang pertama pada menyatakan seksa orang yang meninggalkan sembahyang. Yang ni kita akan cerita pada bulan hadapan insya-Allah. Allah Taala panjangkan umur, kita mohon kepada Allah bagi hidayah, bagi sihat tubuh badan, bagi kepada kita hidayah. Insya-Allah kita akan main dan kita akan bicarakan melalui kitab kita Tanbihul Ghafilin. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.